anhu wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Fahal min muddakir. Ketiga kali Allah Subhanahu wa taala ulang ayat ini. Fahal min muddakir, ada tak siapa yang nak mengambil pelajaran daripada Al-Quran? Berarti apa tuan-tuan? Berarti ramai yang tak ambil pelajaran daripada Al-Quran ini. Kita belajar semua benda kecuali Al-Quran. Quran ni kadang satu hari satu ayat pun dah cukup benar. Satu hari satu ayat kita belajar betul-betul dah cukup. Pasal dia banyak ayat-ayat dia. Satu hari satu ayat pedih dia tengok. Ayat pedih, mudah sangat dan dia simple aja, dia bukan susah sangat. Kita ada apps ke ada apa je, belajar satu hari je, sekejap aja letakkan masa. Quran ni saya ingatkan tuan-tuan, letakkan masa, sisihkan masa atau settingkan masa kita. Kita dengar Al-Quran bila? Tanya pada diri kita, bila kita masa dengar Al-Quran? Jangan cakap aku bila senang aja. Oh, itu dah apa ni? Jawapan macam gitu kan. Bila senang memang tak senang terus. Kau ingat saya iblis, setan bila dengar kau punya jawapan macam gitu, dia apa? Bagus kau dah bagi aku clue kan. Bila kau senang, aku takkan buat kau senang. Aku takkan buat kau senang. Ada je hal. Tak boleh, tuan-tuan, jangan main-main. Saya ni pergi ke Mekah, ingat boleh dengar Al-Quran tak? Habis-habis Al-Quran. Menyesal balik, apa aku buat tempat Mekah ni, bukan ada kerja, bukan ada apa. Baca Quran pun tak habis juga. Ingat semangat, oh pergi sana 10 hari aku khatam lah. Dah berapa muka surat dia baca. Tengok tuan-tuan, dia punya tu. Tak ada apa-apa, pergi sana nak buat apa. Kita bukan tukar masak, bukan kita mutawif, bukan apa. Kita ada apa-apa, all the time kita ada. Tapi tak habis-habis. Pasal apa? Tak setting masa. Bila kita punya masa dengan Quran, memang tidak lepas isyak, lepas maghrib, lepas subuh, lepas itu tak setting. Kalau ada masa baca je tak habis. Sama juga macam kita di sini ni, mesti ada setting masa. Kalau orang tanya, kalau saya tanya, bila awak punya baca Al-Quran, bila masanya awak baca Al-Quran? Saya kata bila senang aja. Kita kalau jawab betul, memang tak kalau tak habis Al-Quran, tak khatam Al-Quran, kena letak setting masa. Satu masa. Tak ada masa, nak kena sapak kalau tak ada masa. Tak ada masa, tak dengar Al-Quran. Ni handphone bagi sini. Campakkan handphone tu, buangkan handphone. Oh, dengan handphone banyak masa. Dengan Al-Quran tak ada masa. Mesti bagi satu masa, tuan-tuan. Kalau dah tak ada masa tidur, nak dengar sebelum tidur setengah jam. Kalau tak ada masa juga, bangun awal sikit. Dan sebelum orang bangun, awak bangun dulu, baca dulu Quran. Bagi masa dengan Al-Quran minimum lah. Kalau standard kita adalah 1 jam. 1 jam tak boleh kacau. Tak tahu lah, tuan-tuan boleh pilih lah masa dia. Terbaik adalah masa sebelum subuh. Sebelum subuh terbaik sekali 1 jam untuk Al-Quran. Kita baca baca Al-Quran di waktu malam tu lain dengan di waktu siang tu. Bagi masa dengan Al-Quran, baru kita dapat pengajaran daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kata, demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk membaca, untuk peringatan, untuk jadi pengajar, semua Allah mudahkan. Nak dengan tak nak saja. Kalau kita baca pelan-pelan khatam, akan khatam juga. Macam mana orang kalau satu muka surat dia baca, tuan-tuan, setiap hari dia baca satu muka surat. Quran ada berapa muka surat? 600 muka surat. Dia akan khatam juga dalam masa 2 tahun. Cakap dia ambil 2 muka surat je. 2 muka surat. Dia akan khatam dalam masa setahun. Tapi tak khatam setahun. Tunggu bulan Ramadan. Baru nak khatam. Jadi kita letak 2 muka surat aja dah boleh khatam. Takkan 2 muka surat kita baca, kita boleh baca lebih daripada tu. Itu dia. Supaya kita jangan lepas daripada Al-Quran. Dia itulah jalan keselamatan. Walaqad jaa'a ala fir'aun an-nudhur, dan demi sesungguhnya Fir'aun ni lagi satu ni ada satu raja Mesir ni. Demi sesungguhnya Fir'aun dengan kaum dia tak tulis Fir'aun ni, kaum dia je. Kaum dia telah didatangi ala Fir'aun, kaum Fir'aun telah didatangi pemberi amaran.
Firaun datang tak? Dah kena lah. Kalau dia punya kaum dah datang, dia punya chip pun kena juga dengan pemberi amarannya. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ayat apa yang turun kepada Firaun? Ayat apa yang turun kepada Firaun yang Firaun ini mendustakan? Ayat apa tuan-tuan? Jangan saya ingat cerita Firaun ni, kalau saya lah atau orang lain ceritakan di sini dah banyak kali ya. Ayat apa yang turun kepada Firaun? Ayat apa? Yang tak sedapnya ajar orang dewasa ni. Lupa. Ayat apa yang turun? Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Saya nak tanya, ayat apa yang turun kepada Firaun? Taurat dah turun belum? Taurat dah turun ke belum? Dah ke belum? Ingat balik kisah Nabi Musa ni. Nabi Musa pergi Madian, lari, lepas tu balik ke Mesir. Lepas tu dia jumpa Allah, bercakap dengan Allah. Allah suruh dia jumpa Firaun. Dan dia berdakwah dengan Firaun gini. Lepas tu dia bawa keluar orang Bani Israel. Lepas tu dia munajat di gunung 40 malam, baru diberi Taurat. Jadi waktu dia berdakwah dengan Firaun tu ada ayat tak? Tak ada. Jadi ayat tu apa? Mukjizat. Ayat itu adalah mukjizat. Dalam Quran ni mukjizat, tapi satu perkataan mukjizat pun tak ada dalam Quran. Quran ni mukjizat. Cuba buka. Malam ni tak ada masa, kalau ada masa baca daripada muka surat 1 sampai cari ada tak mukjizat. Google aja tuan-tuan, dalam Quran ni search saja mukjizatun, tak ada pun. Tapi Allah guna bahasa lain, itu bi ayatina, istilah lain, bi ayatina. Ayat itu mukjizat. Ayat itu powerful lah tuan-tuan. Kalau ayat aja, kalau kita punya fahamnya ayat ni ayat macam ayat bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab ni, bila cakap ayat aja, ini ayat Allah SWT, dia memang ayat macam sentence, tapi dia juga mukjizat. Dan dia juga adalah bukti macam-macam lah daripada perkataan ayat itu. Jadi mereka mendustakan mukjizat kami kulliha, semuanya, bukan satu dua je, bukan ni dia percaya dia tu. Mereka mendustakan, padahal hati mereka yakin ini ular betul ni. Ini bukan main-main punya ular. Daripada tongkat jadi ular, mereka yakin. Tapi saja je mereka mendustakan. Macam orang Quraisy, bila Nabi baca ayat Quran, agaknya dia tahu tak itu daripada ini bukan daripada Rasulullah SAW. Dia tahu, Abu Jahal pun tahu ini bukan Muhammad yang baca. Nabi Muhammad punya bahasa kan lain. Ini bahasa apa dia baca ni? Sampai sastrawan negara dia, Walid bin Mughirah punya, aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Ayat apa ni yang dia baca. Dia pun bila apa kita datang daripada apa ni, 7 langit. Dia dah tahu ni ayat apa ni. Dia tahu je. Tapi confirm mereka tahu. Mereka bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi saja je tak nak terima. Macam Firaun, Allah cakap apa, senang aja. Satu-satunya kisah Firaun ni dua ayat aja Allah ceritakan. Fa akhadnahum akhza azizin muqtadir. Lalu kami macam snatch mereka tu. Kami akhaz tu macam kita macam gini yang kami timpakan mereka azab. Dia terjemahkan timpakan azab dengan azab yang aziz, azab yang perkasa sekali. Muqtadir, lagi berkuasa. Pasal apa Allah sebut perkasa dan berkuasa? Kerana Firaun ni dia ingat dia berkuasa. Dia ingat dia kuat sangat. Dia ingat dia perkasa. Dia sombong dia. Dia sombong di atas muka bumi ni dengan kekuasaan dia, dengan keperkasaan dia. Jadi Allah SWT timpakan dia azab. Allah Akbar. Dia tenggelamkan di dalam laut di laut merah. Dia tenggelamkan Firaun ini. Kita sambung insya-Allah. Panjang ni. Ini baru dah habis cerita tentang
Nabi-Nabi baru Allah SWT berpaling atau berpindah kepada akufarukum, adakah kekufuran kamu khairu min ulaikum, lebih baik daripada mereka? Atau cerita dia lanjut minggu depan, kita sambung insya-Allah taala. Aku lupa di hadis astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.